Selamat pagi murid-murid. Kita sambung lagi pembelajaran pendidikan moral tahun 4 kita pada hari ini dengan tajuk bertanggungjawab demi kebaikan jiran. Okey, mari kita lihat slide seterusnya ya. Baik. Okey. Cikgu nak murid-murid buku teks pendidikan moral tahun 4 muka surat 23 ya. Baik, kita tengok tajuk dia bertanggungjawab demi kebaikan kejiranan. Okey, baca dan fahami perbualan. Okey, Rif dan jirannya mendengar perbualan nyamuk Aedes dengan menggunakan topi keledak ajaib. Jadi Rif dan jiran-jirannya ya, beberapa jiran, 2 orang jirannya sedang memakai satu topi keledak ajaib ya. Topi keledak tu boleh membuatkan mereka boleh mendengar suara-suara nyamuk ya. Jadi apa yang didengar ya murid-murid, apa yang didengar nyamuk-nyamuk cakap, nyamuk kata apa? Kawan-kawan, inilah sasaran kita. Penghuni rumah ini tidak menjaga kebersihan persekitaran. Nampak? Okey, persekitaran ni kalau kamu lihat, nampak kotor ya, sampah sarap sangat banyak. Tengok sampah sarap dia tak buang ya. Kemudian penuh dengan kotak-kotak kosong. Tayar-tayar yang lama dan terbiar. Kemudian ada tong pula di belakang rumah tu. Nyamuk tu bukan ada 4 ekor tu aja ya. Dia ramai lagi tu. Banyak lagi nyamuk tu ya. Okey. Baik, kemudian ada pula kolam ya. Dan yang mana kalau rumah dia pun dia tak jaga, kolam tu pun dia tak jaga ya. Jadi kita tengok apa dia punya kesan daripada tidak menjaga kebersihan kawasan rumah ni ya. Baik, jadi seterusnya nyamuk kata apa? Rumah ini sesuai dijadikan tempat pembiakan. Mari kita serang, dia kata ya. Maksudnya sesuai dijadikan tempat pembiakan ni, nyamuk dia banyak tempat yang dia boleh bertelur. Dan apabila telurnya menetas, muncullah nyamuk-nyamuk yang baru ya. Jadi di mana nyamuk boleh bertelur? Contohnya di kawasan yang ada air yang jernih ya. Contohnya macam air kolam tu. Kemudian kalau hujan, sudah tentu ada air yang bertakung di dalam tayar-tayar terbiar yang kamu lihat dalam buku teks tu ya. Dan juga tong di belakang rumah tu pun ada kemungkinan air bertakung. Sebab kawasan atas je tong tu agak lekuk kan. Jadi mungkin kalau tong tu tidak bertutup, maka di dalam tong tu boleh jadi tempat pembiakan beribu-ribu nyamuk dalam tu murid-murid ya. Baik, jadi seterusnya kita lihat kesan daripada tidak menjaga kebersihan rumah, kawasan rumah. Jangan kita lihat jiran saja murid-murid. Contohnya kita andaikan contohnya kita bayangkan rumah jiran kita. Andaikan rumah kita juga. Jadi maknanya kita pun kena jaga juga kebersihan rumah kita. Kalau kita pun tak menjaga kebersihan rumah kita, maka akan memberi kesan kepada rumah jiran-jiran di sebelah rumah kita. Kalau rumah kita kotor. Begitu juga kalau rumah jiran kotor, kita pula menerima kesan ya. Kesan buruk yang daripada akibat tidak menjaga kebersihan tu, kita pun terkesan sama. Jadi kita lihat ya, apakah kesan daripada tidak menjaga kebersihan kawasan rumah. Okey, pertama, kawasan rumah menjadi kotor. Kan macam cikgu terangkan tadi. Kotor kan. Rumput pun tinggi, ya, tidak berpotong. Kemudian awak nampak dia punya dinding rumah pun macam cala-cala. Maknanya memang kotor lah rumah dia. Dan apabila rumah ini kotor, kawasan rumah menjadi berbau. Dan bau busuk ni murid-murid, dia tidak di kawasan rumah kita saja. Bau ni dia tak ada, contohnya rumah kita yang kotor. Jadi bau tu kat rumah kita. Tak, bau ni dia boleh disebarkan melalui angin. Jadi dia pergi ke rumah jiran-jiran di sebelah. Jadi rumah jiran sebelah pun terpaksa menutup hidung. Macam tu ya. Kerana bau busuk daripada rumah kita. Kemudian seperti yang kita bincang tadi, seperti yang ditunjukkan dekat muka surat ni tadi, nyamuk-nyamuk ni kata apa? Dia boleh jadikan tempat pembiakan mereka. Dan seterusnya boleh membuatkan jiran-jiran berhampiran tidak selesa. Bukan saja jiran berhampiran memang menerima kesan yang
lebih lagi lah. Tapi jiran-jiran jauh pun kalau dia lalu, kata nak pergi kedai, dia lalu depan rumah yang kotor ni pun, diorang pun rasa tidak selesa. Ya, baik. Seterusnya kita tengok muka surat seterusnya. Okey. Kita lihat pula perbualan Rif dan rakan-rakannya ya. Jadi Rif kata apa? Rumah Yitong menjadi sasaran pembiakan nyamuk Aedes. Kita dan jiran akan menjadi mangsa nyamuk Aedes. Nampak? Nyamuk Aedes tu pun bila dia membiak di kawasan rumah yang kotor tadi, iaitu rumah si Yitong tadi, adakah Yitong aja yang dia serang? Adakah nyamuk tu dia berterbangan dekat rumah Yitong je? Tak. Dia akan berterbangan juga ke rumah-rumah jiran di sebelah dan jiran berhampiran ataupun jiran yang duduk satu taman. Seterusnya jiran-jiran lain itulah menerima kesan, nampak tak? Dia memberi kesan yang tak elok, yang negatif kepada jiran-jiran lain. Contohnya, kalau silap-silap, keluarga Yitong tak kena gigit nyamuk Aedes, keluarga jiran dia pula yang kena. Dan kita tahu sekiranya digigit nyamuk Aedes ni, besar kemungkinan boleh mendapat penyakit denggi yang boleh menyebabkan kematian sekiranya ke tahap yang lebih berbahaya. Jadi kawan Rif cakap apa? Hal ini berbahaya untuk kejiranan kita. Kita patut mencegahnya. Nampak? Jadi pertama apa yang diorang boleh fikirkan ialah mencegah ya. Dan kawan yang seterusnya pula cakap, betul. Sebagai jiran, kita tidak boleh mengabaikan tanggungjawab ini. Kita tak boleh, biarlah itu rumah dia yang kotor. Bukan rumah kita. Tapi nanti kesan tu akan kena juga pada kita. Sekiranya kita tidak mengambil tindakan. Okey? Baik, jadi kita tengok memberi di sebelah tu cikgu tuliskan. Cikgu taipkan nota tu. Tanggungjawab kita sebagai jiran ialah, pertama, kita boleh menegur jiran dengan baik. Sekiranya jiran boleh menerima teguran. Murid-murid, apabila kita lama hidup berjiran, kita kenal jiran kita. Jadi ada jiran yang kita tengok dia mungkin jenis yang boleh menerima teguran. Jadi jiran yang mudah menerima teguran ni kita boleh gunakan cara menegur mereka dengan baik ya. Contohnya kita boleh cakap lah, Encik Hitung, kenapa tak buang sampah tu? Nanti lori sampah datang ambil, contohnya kan. Tapi kalau ada setengah jiran, dia tidak boleh ditegur murid-murid ya. Jadi jiran yang tidak boleh ditegur ini, kita kena gunakan kaedah lain. Okey. Baik, kita tengoklah antaranya nanti akan nampak apa dia kaedah lain ya. Baik, iaitu seperti contoh nombor 2 tu. Kita boleh mengadakan gotong royong perdana. Kan? Maksudnya ialah kita berbincang dengan ibu bapa kita berbincang pula dengan ketua kawasan taman untuk mengadakan gotong royong perdana. Gotong royong perdana ni biasanya melibatkan semua rumah dalam kawasan kejiranan tersebut. Okey. Jadi sudah tentulah termasuk rumah yang kotor tadi. Kemudian gotong royong ni tidak semestinya kita membersihkan rumah kita saja. Bila rumah kita dah bersih, kita boleh tolong mana-mana rumah jiran lain. Jadi bolehlah kita mengambil kesempatan untuk tolong rumah yang kotor tadi tu. Kita tolong buangkan sampah dia, kita tolonglah murid-murid. Mungkin murid-murid kita berfikir baik jugalah ya. Mungkin orangnya orang tua yang tidak larat, contohnya, ataupun dia tidak sihat ya. Sebab tu rumah dia kotor. Mungkin juga itu salah satu sebabnya ya. Jadi masa gotong royong pertama lah kita boleh ambil peluang untuk bantu bersihkan kawasan rumah dia ya. Tolong potong rumput dan sebagainya. Okey, seterusnya nombor 3, kita boleh memberi peringatan pada sebuah penghuni taman agar menjaga kebersihan. Contohnya kita buat satu risalah, kecil je, tak payah besar-besar, risalah yang kecil. Marilah kita menjaga kebersihan taman, marilah kita menjaga kebersihan rumah contohnya. Kita buatlah apa-apa tajuk yang menarik dengan isi-isi yang menarik yang menerangkan tentang kelebihan menjaga kebersihan dan keburukan sekiranya tidak menjaga kebersihan, dan kita boleh letakkan dari rumah ke rumah supaya setiap ahli taman boleh membaca risalah tersebut dan mengambil peringatanlah. Seterusnya, kita juga boleh mengadakan kempen cegah Aedes. Seperti kita boleh gantung banner ya, kita tempah banner
yang ada tulis ayat cegah Aedes, denggi berbahaya dan sebagainya lah, dan kita boleh letakkan gambar-gambar orang yang kena penyakit denggi dan sebagainya. Kita boleh gantung ataupun kita boleh buat macam tadi. Kita edarkan risalah tentang bahaya denggi. Kita buat risalah kecil ya. Tak kisahlah berwarna ke ataupun hitam putih ke. Kita boleh cetak berwarna ataupun hitam putih bergantung pada bajet duit yang kita ada, dan kita letakkan di setiap rumah di kawasan perumahan itu. Jadi jiran-jiran boleh baca, boleh ambil maklum dan boleh mengambil tindakan. Baik, dah seterusnya. Itulah dia murid-murid. Seterusnya mari kita lihat beberapa soalan dan kita cuba jawab soalan ini bersama-sama ya. Okey. Soalan ini daripada buku teks juga ya murid-murid. Iaitu muka surat 26. Okey, contoh. Kamu terlihat. Ini soalan ni mari uji diri. Maknanya tajuk unit 3 ni, soalan ini berkenaan dengan tajuk unit 3 yang telah kita pelajari. Okey, contoh murid-murid. Kamu ternampak lelaki yang tidak dikenali sedang membuka pintu belakang rumah jiran semasa ketiadaannya. Okey, nyatakan 2 tanggungjawab yang patut kamu lakukan sebagai jiran. Okey. Jadi adakah kamu terus pergi sergah orang tu ke? Ataupun kan, "Hey, kamu siapa?" macam tu ke? Tak boleh juga. Kerana apa? Berbahaya murid-murid, kita tidak tahu. Kalau sekiranya mereka orang jahat, mereka mungkin menyerang kita semula. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita tengok jawapan, saya akan menghubungi pihak polis setelah memastikan lelaki yang tidak dikenali sedang cuba memasuki rumah jiran. Nampak? Kita kena pertama, soal jawapan tu apa? Dia kata apa? Setelah memastikan. Dia telefon polis setelah memastikan yang lelaki yang tak dikenali tu memang dia buat percubaan untuk memasuki rumah jiran. Okey? Tapi awak kena pastikan betul-betul. Sebab apa, kadang-kadang mungkin abang-abang pos laju, JNT yang nak menghantar barang yang tu awak pergi lapor pada polis. Kesian pula dia kan, sedangkan dia hantar barang tu tugas dia ya. Walaupun dia tidak dikenali, dia mungkin nak letak barang di kawasan rumah jiran, dia mungkin nak telefon jiran kamu agaknya, dan jiran kamu suruh masuk letakkan di kawasan depan rumah dan sebagainya kan. Jadi pertama mesti pastikan dulu murid-murid. Setelah dah pastikan, baru kamu boleh telefon pihak polis. Dan yang kedua, setelah mengambil tindakan menelefon pihak polis, kamu boleh hubungi pula jiran kamu untuk memaklumkan bahawa terdapat 2 lelaki yang tidak dikenali cuba untuk masuki rumah mereka dan beritahu mereka saya telah menelefon polis. Contohnya. Ataupun kalau kamu tidak menelefon polis, kamu maklumkan pada jiran dan mungkin jiran kamu boleh menelefon polis. Itu ya. Ataupun yalah, mungkin kamu nak menelefon jiran untuk pastikan dulu, atau jiran kamu cakap memang itu adik saya bagi kunci kat dia ke kan. Jadi elok juga telefon jiran dahulu pun boleh. Ataupun setelah kamu pastikan memang nampak betul-betul dia memang penjahat yang sedang cuba memecah masuk rumah, tu kamu boleh terus telefon pihak polis ya. Baik, yang kedua, apakah perasaan kamu setelah melaksanakan tanggungjawab tersebut? Saya merasa sangat gembira kerana telah berjaya ya. Mana kita gembira, kita rasa puas hati ya, telah berjaya menyelamatkan rumah jiran daripada dimasuki pencuri. Memang kita akan ada satu rasa murid-murid, satu rasa yang kita puas hati, seterusnya membawa kepada perasaan gembira. Dan seterusnya kita juga boleh akan ada rasa berbangga sikitlah kerana berjaya. Bukan kita bangga apa, kita berbangga kerana berjaya menyelamatkan rumah jiran daripada dimasuki pencuri tadi ya. Baik, seterusnya kita tengok soalan B. Okey. Yang ini dia merujuk kepada yang tajuk kita baru belajar tadi ya. Okey, longkang di rumah kamu dan jiran dipenuhi sampah sarap. Kamu dan jiran bercadang untuk membersihkannya. Nyatakan 2 tanggungjawab yang patut kamu laksanakan. Pertama, mengadakan kempen cegah Aedes. Macam tadilah, kempen tadi kan kita gantung banner ataupun kita edarkan risalah tentang bahaya nyamuk Aedes dan bahaya demam denggi ya. Sebab nyamuk Aedes ni dia menjadi penyebab lah kepada demam denggi ya. Okey, seterusnya yang kedua, mengadakan gotong royong perdana. Pun cikgu dah bincang tadi ya. Macam mana apa dia gotong royong perdana tadi ya. Okey, yang kedua, dia tanya huraikan kepentingan melaksanakan tanggungjawab tersebut. Okey,
Antara kepentingannya ialah kita dapat memastikan kawasan kejiranan kita bersih dan seterusnya terhindar daripada Aedes dan denggi. Maknanya bila terhindar daripada Aedes, terhindarlah kita daripada demam denggi. Okey. Baik, itu saja murid-murid tajuk yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Okey.